Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di RTM di Angkasa Puri, Sabah dan juga Sarawak. Kini tiba masanya saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan bersama dengan anda selama 2 jam pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Ya, betul. Pagi-pagi ni macam berkabus dekat studio kita ni. Ada asap-asap. Sebab apa ni Ridwan? Kita ada santai selebriti, ada selebriti yang sangat istimewa hari ni. Dia kena extravagant ke apa? Dia kena ekstra sikit. Sebab selebriti ni, artis ni memang ekstra. Nak tahu siapa, kena tunggu sehinggalah ke penghujungnya. Apapun anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM, MyFree 123 TV1. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di RTM Klik. Semalam Ridwan, kita dah pun menyaksikan opening ceremony untuk Sukan Asia Hangzhou 2022. Ada yang tanya kenapa 2022? Kan tahun ini 2023. Tapi ini disebabkan ekoran tahun lepas tidak dapat dijalankan kerana masih lagi ada larangan di China disebabkan oleh pandemik COVID-19. Sama dengan kes sukan Olimpik dahululah. Ya, betul. Dekat Tokyo. Jadi kita lihat sikit statistik, Syafiqah. Jom. Tahun ini Malaysia menghantar atlet seramai 289 orang dan pada tahun ini saya kira mungkin kali pertama kita tidak meletakkan sasaran pingat emas. Mungkin kerana ada beberapa sukan yang kita core, kita tidak dapat menghantar atlet. Contoh Dato' Azizul Hasni telah pun menarik diri akibat kecederaan. Sukan-sukan yang biasanya kita berada di atas kira top level kat dunia, macam sukan diving, terjun dan sebagainya. Tempin bowling. Tapi kalau sukan terjun, kita punya pesaing mesti China. Ya, betul. Jadi, walau bagaimanapun masih juga ada sasaran pingat itu, tapi tak kiralah apa warna sekalipun. Lagi satu, ini sebenarnya juga untuk mengurangkan beban atlet. Jadi mereka boleh bertanding di sana tanpa sebarang bebanan. Walau bagaimanapun ada beberapa sukan yang kita harapkan untuk menjadi johan ataupun mendapat pingat emas. Kerana itu merupakan satu-satunya tiket untuk melayakkan diri ke peringkat Olimpik. Seperti contoh hoki. Jadi kita harapkan yang terbaiklah untuk pasukan hoki kita yang akan bersaing di sana. Syafiqah mengikuti final hoki Sukan Asia sebelum ini. Yang hampir kita mendapat tiket ke Olimpik pada waktu itu. Kita semua tengah macam rasa nak gugur jantung. Tapi itulah bukan kita. Jadi kita harapkan kali ini mana tahu, walaupun tidak diletakkan sebarang harapan untuk pingat, kita mampu menang dan kita mampu untuk layak. Tapi semalam opening ceremony memang seronok. Saya suka tengok maskot tu. Ada cong-cong tu. Tepi-tepi tu. Very colourful, very bright. Dan tak ada bunga api sebab digunakan digital semuanya. Jadi hari ini juga kita akan bicara mengenai seni budaya visual itu bagaimana. Semua itu sebentar saja lagi, tapi kita berikan juga tumpuan terlebih dahulu kepada perkara lain. Negeri Pahang. Ini berkaitan dengan satu jambatan baru telah pun dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana Yang di-Pertuan Agong berkenan merasmikan Jambatan Al-Sultan Abdullah di Pahang. Jadi baginda yang juga berkenan supaya jambatan merentangi Sungai Pahang sepanjang 770 meter dengan jalan 799 meter yang bernilai 98.5 juta ringgit itu dinamakan sebagai Jambatan Al-Sultan Abdullah. Jadi pembinaan jambatan tersebut susulan bencana banjir yang berlaku pada tahun 2014 dahulu. Alhamdulillah telah pun siap. Betul. Apabila kita menyentuh mengenai Pahang, semalam Ridwan, proses penamaan calon ini di mana PRK Pelangai N36 ini. Jadi sahlah sebenarnya 3 penjuru yang akan berlaku di sana. Jadi pada 3 Oktober nanti ialah undi awal dan pada 7 Oktober ialah hari pengundian. Maka bermulalah sekarang ini tempoh berkempen. Jadi ini antara kalau kita melihat suasana semalam, kita dah pun bawa siaran secara langsung melalui SPM semalam. Sedikit mengenai kita juga akan ke New York. Ini sedikit intipati daripada ucapan Perdana Menteri kita di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Ada beberapa perkara intipatinya. Pertama, ini berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraine. Kata Perdana Menteri kita tidak boleh memilih siapa jiran kita, tetapi kita boleh memilih untuk hidup aman dengan mereka dan keamanan tidak boleh berlaku tanpa semua pihak menghentikan permusuhan. Adalah penting bagi semua pihak untuk kembali berdialog dan menyelesaikan perselisihan mereka menerusi meja rundingan. Selain daripada itu juga, Perdana Menteri kita juga menyentuh tentang konflik di Afghanistan. Selain daripada itu juga isu Palestin dan juga antara yang
menarik juga, ini adalah berkaitan dengan perubahan iklim dan sekira semua negara juga bercakap mengenai perkara ini apabila Malaysia menggesa negara maju menunaikan komitmen mereka untuk menyediakan 100 bilion US dolar setahun bagi menyokong negara membangun terhadap usaha aspirasi iklim sambil menyedari sejumlah trilion dolar setahun akan diperlukan di masa hadapan. Menyentuh mengenai iklim, Ridwan. Mari kita tengok bagaimana situasinya kita pergi di Malaysia ini. Fasa peralihan monsun. Jadi ini perinciannya kalau kita boleh kongsikan kepada anda. Tempoh masanya ialah bermula sekarang sebenarnya pertengahan September sehinggalah awal November dan juga pada penghujung Mac sehingga pertengahan Mei. Jadi ini merupakan tempoh peralihan antara monsun barat daya dan monsun timur laut di mana kelajuan angin yang lemah dari pelbagai arah pantai barat dan pendalaman Semenanjung, barat Sabah dan kawasan barat atau tengah Sarawak. Jadi sentiasa berhati-hati dalam merancang apa saja yang anda lakukan. Okey, sedikit perkembangan Petronas Litua di Langkawi. Tahniah kepada pelumba negara, pelumba berusia 25 tahun iaitu Aiman Zarif daripada pelumba Terengganu Polygon Cycling Team. TSG telah pun berjaya menyarung jersey Polka Dot selaku Raja Bukit. Ini adalah stage pertama. Bayangkan, ini adalah momentum yang perlu dibawa oleh atlet-atlet negara dalam terus berjuang untuk ke orang kata level paling tinggilah dalam Petronas Litua di Langkawi pada tahun ini. Ya, semalam juga telah pun berlangsungnya peringkat akhir untuk Bintang Minal 2023. Jadi hari ini kita akan bawakan pemenangnya, juara tempat kedua dan juga tempat ketiga. Jadi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Tapi apa pun, ada lagi satu. Hari ini hari terakhir untuk uji bakat Bintang RTM. Okey, di mana? Di Studio M2. Di Studio M2 di Angkasa Puri. Jadi kepada anda semua yang merasakan diri anda berbakat dan bakat anda perlu dinilai oleh juri profesional, anda boleh datang ke Angkasa Puri. Jomlah Ridwan pergi. Tapi tak boleh, had umur. Had umur dah. Anda boleh datang ke sini untuk mungkin nasib anda pada tahun ini untuk menjadi bintang RTM 2023 di RTM. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda.